أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله العظيم. طيب أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurulillah. Pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang tidak terhitung banyaknya yang dilimpahkan Allah kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi untuk kita menyambung perbincangan di dalam kitab Beriman kepada Allah. Kita sambung dalam muka surat 122 ayat Quran yang di bawah tu ya. Baik, kita sedang bincang di dalam tajuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun sifat-sifat Tuhan yang disebut di dalam Al-Quran. Cumanya cara pengarang membawa perbincangan ini, iaitulah beliau membawa ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dibawa beberapa ayat. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, kemudiannya beliau menyatakan bahawa ayat-ayat tadi menjadi dalil bagi sifat apa? Contohnya bagi wajib wujudnya Allah yang dulu dah, menyatakan sifat qidam dan baqa, menyatakan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, ya, menyatakan sifat apa lagi? Menyatakan sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi, dan juga yang terakhir yang kita bincang dulu, menunjukkan kepada sifat wahdaniyah, ini sifat esanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Kemudian pengarang membawa kumpulan ayat yang seterusnya, ya, yang mana kumpulan ayat yang seterusnya ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada sifat kudrah, maha berkuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lihat firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 5 hingga 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Artinya, wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, tentang hari kebangkitan, yakni dibangkitkan daripada kubur, itulah pada hari kiamat, dan kita ini semua akan dikumpulkan di padan mahsyar, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setitik mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sehingga waktu yang sudah ditentukan. Di setakat ayat tu disebut tentang asal kejadian kita ni manusia dah. Adam daripada tanah. Allah Ta'ala ciptakan Nabi kita Adam daripada tanah. Manusia pertama diciptakan Allah. Kemudian diciptakan Hawa daripada Adam. Daripada Adam dan Hawa itu, bermula ciptaan itu adalah daripada saripati tanah dan air. Saripati tanah dan air, yang disebut di sini daripada setitik air mani. Maknanya kita ni diciptakan Allah dari saripati tanah dan air. Sebab semua kehidupan, semua benda hak kita makan atas dunia ni, yang memberikan kita ni tenaga, yang memberikan kita ini zat-zat yang diperlukan, tak semuanya ni adalah dia tak boleh lari daripada air dan tanah. Air dan tanah tak. Tumbuhan tumbuh kat mana? Tumbuh daripada tanah tak. Kemudian dia pun, maknanya dia tumbuh pula, dia makan adalah daripada air, sumber air dan tanah. Binatang-binatang, lembu, ayam, itik ke apa semua lah. Kalau tengok lembu, ayam, itik pun dia membesar juga, dia makan rumput, makan itu, makan daripada air dan tanah. Sebab itu kita ni disebut. Kemudian dari setitik mani,
Ya, kemudian bila mani ini yang di dalamnya ada sperma lah kalau lelaki tak, dan perempuan tu dia ada apa itu panggil ovum lah kalau istilah ilmu kedoktorannya. Maka bila berjumpa benih lelaki dan perempuan, maka dia akan membentuk segumpal darah. Segumpal darah. Kemudian dia bertukar menjadi segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Itu mengikut kehendak Allah lah. Ya, kalau Allah Ta'ala nak sempurnakan, maka dia dibentuklah bentuk manusia, ditiupkan roh. Kalau Allah Ta'ala tidak mahu menjadikan sempurna, kadang-kadang dia jadi hanyalah ketulan-ketulan daging tak? Yang tidak membentuk manusia. Sebenarnya dalam ayat yang lain disebut daripada segumpal daging itu, kemudian dia membentuk tulang-tulang. Faqasawnal 'izama lahma, dan surah yang sebut, dan kami membalut tulang-tulang itu dengan daging. Thumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian barulah kami menjadikan dia bentuk yang lain, yakni bentuk apa kita panggil ni, apa kalau baby yang masih kecil tu dipanggil janin lah. Janin tak? Janin betul, janin ke? Berbentuk janin tu membentuk rupa manusia lah. Ada kepala, ada mata, semua cukup lengkap lah, semua ada. Baik, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan di dalam rahim apa yang kami kehendaki sehingga waktu yang sudah ditentukan. Dulu dalam rahim tu tak, 9 bulan 10 hari keluar. Ya, kemudian kata Allah, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Keluarlah kuah tak, jadi bayi, baby, tak tahu apa lagi. Kalau dalam surah dalam surah Al-Insan tu disebut, maka kita ni diberikan apa? Diberikan pendengaran dan penglihatan selepas itu tak? Diberikan pendengaran. Mana bayi ni tuan-tuan, dia dengar dulu sebelum dapat melihat. Mata tu ada tapi tak berfungsi lagi, tapi deria pendengarannya sudah berfungsi, kata Allah lah tu. Dan bila dibuat kajian, memang begitulah keadaan bayi. Baru lahir itu mata belum lagi berfungsi, tapi telinga sudah berfungsi. Quran sebut begitu. Baik. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Lepas tu tambah umur, membesar, kemudian dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Bila dah dewasa ni ada orang mati muda. Tak? Ada yang mati muda. Maknanya umur dewasa ni umur 40 lah, 40, 50. Orang zaman sekarang lagilah muda orang mati tak. Masa Covid hari tu, tak kira umur tak, muda, tua, sakit ke sihat, pakat mati tak. Berapa ribu orang mati ni pun katanya sekarang ni pun kata Covid kembali bertambah balik sekarang ni tak katanya, ikut laporan daripada KKM lah. Dia minta kita berhati-hatilah macam tu. Baik. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai nyanyuk, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Ada yang panjang umur 80, 90 sampai nyanyuk. Nyanyuk ni dia jadi macam mula dia lahir dulu, perangai macam baby balik, kencing merata, berak merata, tak tahu, tak kenal orang. Tak? Ya, kemudian yalah, dia pun jadi hilang ingatan, dia tak tahu apa dah. Baik, begitu. Ni Allah Ta'ala sebut ni hakikat yang berlaku kepada manusia, ya? Kejadian manusia, hidup daripada tiada, ada, kemudian mati balik. Dan kamu lihat bumi ini, kemudian Allah Ta'ala sebut pula, itu tentang kejadian diri manusia. Kemudian Allah Ta'ala sebut, dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami telah turunkan air atasnya dan datangnya air hujan, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai-bagai tumbuhan yang indah. Ada. Kadang-kadang kita tengok dalam dalam rencana National Geographic lah, tahu apa lah yang ada dalam TV tu, kita tengok, dia tunjuk
sebelah Afrika tu, dia akan ada musim kemarau yang sangat dahsyat, yang panjang. Tak ada hujan sehingga sungai kering. Ya, tempat-tempat kolam sampai kering betul. Dah, banyak binatang yang mati kehausan sampai tahap tu. Pokok-pokok ni habis jadi kering, kuning habis. Ya. Tanah-tanah merekah, maknanya terlalu kering, tak ada air. Dan kalau kita tengok sekali tengok tu, kita kata bumi dah mati dah. Tak ada benda hidup dah. Mati. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala turunkan hujan, maka tumbuh suburlah berbagai jenis tumbuhan yang indah, yang bermanfaat kepada manusia dan makhluk-makhluk lain. Tu yang berlaku dah. Ya. Jadi nak ceritanya apa? Kalau kita manusia ni tuan-tuan, lepas mati, begitulah Allah Ta'ala nak menghidupkan kita ni. Seperti mana kalau bumi yang kering kontang tadi, Allah Ta'ala turunkan hujan yang boleh hidup. Jadi kita ni, itu semua adalah berada di dalam apa? Ini sifat qudrah, di dalam kekuasaan Allah. Mencipta, mengadakan, semuanya dah. Menghidup, mematikan, ya, berkuasa, mengadakan, mentiadakan. Allah berkuasa ke atas semua, seluruh makhluk. Begitu ya. Baik. Yang demikian itu kerana sesungguhnya Allah dialah yang hak, dialah yang benar, yang hak, yang sebenar-benarnya, yang wujud, yang hakikat, yang hak, yang sebenar-benarnya. Kita kata yang sebenar-benarnya wujud, yang sebenar-benarnya berkuasa, apa segalanya itu ialah Allah. Sebab kita ni wujud, kita hidup, kita apa semua ni sebab Allah Ta'ala beri pada kita tak, benda-benda ni. Dan Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa. Allah Ta'ala boleh tarik, sangat mudah tak? Allah Ta'ala tarik, ya, sangat mudah. Tengah-tengah duk sihat ni, Allah Ta'ala boleh tarik. Tiba-tiba tak sejatuh sakit. Ada orang tu memang dia sihat, tiba-tiba jatuh. Kenapa? Serangan jantung. Tak pernah ada tak? Dapat. Ya. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan segala yang mati. Allah Ta'ala lah berkuasa menghidup dan mematikan. Dan sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya. Dan bahawasanya Allah membangkitkan semua orang yang berada di dalam kubur. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang kuasa Allah, membangkitkan yang ada dalam kubur. Hari kiamat itu pasti akan berlaku. Berlaku tu dengan kudrah Allah, dengan kuasa Allah. Allah yang menghendaki hari kiamat itu berlaku, maka dengan kuasanya itu, maka berlakulah hari kiamat. Kamu ni nak percaya ke tidak dengan hari kiamat, terpulang. Kamu bersedia ke tidak untuk menghadapi hari kiamat, terpulang. Tapi perkara tu pasti akan wujud, pasti akan berlaku. Sebab apa? Sebab dia berlaku dengan kehendak Allah. Bila sebut Allah itu Maha berkuasa, ialah Allah Ta'ala berkuasa, disebut tadi, berkuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang mengadakan, mentiadakan, menghidup, mematikan, semuanya Allah. Baik. Dibawa lagi dalam suratul Kahfi ayat 51, firman Allah Ta'ala, ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Artinya, aku tidak jadikan mereka saksi atas kejadian langit-langit dan bumi, dan tidak juga atas kejadian diri-diri mereka, dan aku tidak jadikan penyesat-penyesat sebagai penolong. Jadi tengok,
Dia Allah Taala sebut di sini bahawa segala yang berlaku, segala yang wujud itu adalah wujud dan berlaku dengan dengan kuasanya. Dialah yang menentukan. Dengan kuasanya lah yang menentukan kejadian segala sesuatu, kewujudan segala sesuatu. Sebab tuan-tuan, kita ni bukan kita yang menentukan tak bentuk rupa kejadian diri kita. Mak ayah kita pun tak boleh buat apa. Yalah, adalah sikit tak mula-mula tu, muqaddimah tu, mak ayah kita adalah peranan tak, ya, kahwin, berlakunya perhubungan suami isteri. Tapi lepas tu selebihnya mak ayah ni tak boleh buat apa dah tak. Allah Ta'ala lah yang mana yang mudah kata yang menguruskan kejadian diri kita ni di dalam rahim ibu kita pada waktu itu dah. Allah yang menentukan sama ada lelaki ke wanita, perempuan ke tak, macam mana rupa kita, apa semua tu, adakah sempurna ataupun cacat, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kuasa Allah, kuasa mengadakan, mencipta dan semuanya. Baik. Kemudian dibawa lagi ayat, ya, ayat surah Qaf ayat 38, wa laqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Dan sesungguhnya kami telah mencipta langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Itu dah Allah Ta'ala sebut. Allah lah yang mencipta. Maknanya Allah Ta'ala berkuasa, kuasa untuk mencipta, menjadikan, kuasa untuk mewujudkan sesuatu, mengadakan sesuatu. Antaranya adalah mengadakan kejadian langit, bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya atau pada keduanya, pada langit, pada bumi dan pada tengah-tengah antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi ni ialah ada planet-planet, bintang-bintang, tak begitu. Sebab yang kita nampak ni, nampak awan tuan-tuan tu, yang kita nampak putih, hitam apa tu awan. Nuh langit atas nu lagi tu. Ya. Planet-planet, bintang-bintang tu berada di langit tu. Setengah ulama kata itu semua berada di langit, lapisan langit yang pertama baru tu. Tak sampai lagi tu lapisan-lapisan hak atas lagi tu. Ya. Allah Ta'ala ciptakan itu semua dalam masa 6 hari. Ya. Kalau kita sebut dalam masa 6 hari ni, kan pula kita fikir Allah Ta'ala ni tak boleh ke cipta kun fayakun, dia sekelip mata je, kenapa buat sampai 6 hari? Tapi nak beritahu ini, ulama tafsir sebut nak membayangkan bahawa betapa tertib, tersusun dan rapinya ciptaan langit dan bumi itu Allah Ta'ala ciptakan dengan tidak tergesa-gesa, sehingga menggunakan 6 hari itu. Kalau kita tengok ada terjemahan 6 masa, dalam 6 masa. Sebab ayam tu menunjukkan pada hari, menunjukkan juga kepada masa. Kalau dalam surah yang disebut summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arash, selepas menciptakan langit bumi ni dalam 6 masa, dalam 6 hari. Baik. Dan Allah sebut wa ma massana min lughub, Allah Ta'ala tidak ditimpa dengan keletihan. Kita cangkur tanah lah, cangkur tanah luah mana sangat pun dah 2 hari sakit pinggang lah. 2 hari sakit pinggang tuan-tuan, ya.
Sebab kita ni makhluk lemah. Baik, ini kuasa mencipta, kuasa menjadikan, kuasa mengadakan. Baik, ayat yang seterusnya. Firman Allah Ta'ala lagi, wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Surah Al-Furqan ayat 53 hingga 54. Ini juga kita kata suatu ciptaan Allah yang menakjubkan, ya. Artinya, dan dialah yang memberikan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain masin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ya. Kan kita, mungkin tuan-tuan pernah tengok tak dalam YouTube ke apa tu tak? Orang yang video, orang yang pergi, dia laut apa, laut Pasifik berjumpa dengan laut Atlantik ke tuan-tuan? Jumpa dua laut ni. Bila orang pergi tengah lautan tu, mereka dapati ada dua air laut ni, dia tidak bersama, dia terpisah. Yang ni lebih biru atau lebih hitam, yang ni lebih jernih warnanya, ataupun jadi macam nampak macam keruh tak. Rupanya ini adalah air laut daripada bertembung dua lautan yang berbeza, dan ternyata laut yang sebelah sini lebih masin berbanding yang sebelah sini. Jadi tiba-tiba yang masin dengan yang kurang masin ni, dia tidak bercampur, tuan-tuan. Bahkan seperti disebut ada barzakhan, itulah ada dinding yang dan batas yang menghalangi dua air ini daripada bercampur. Betul tak? Betul-betul berlaku apa yang Allah Ta'ala sebut. Dulu orang duk cari macam mana, apa makna ni tak? Rupanya apa yang disebut itu hari ni apabila manusia boleh pergi tengah laut, boleh ambil gambar apa semua, maka dia telah, apa kita sebut, dia telah membuktikan benarnya khabar berita yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Tadi pun saya adalah tengok apa tu, macam soal jawab Dr. Zakir Naik tak, dengan adalah orang Kristian lah tanya apa semua. Ada seorang tu, dia kata dia ni dulu Islam, kemudian dia dah murtad. Dia kata tak, dia dah jadi orang yang macam etis lah, tak percaya pada kewujudan Tuhan. Jadi dan dia ni lebih percaya sebab dia baca macam-macam sangat lah. Dia baca pada teori tu, teori ni. Maka Dr. Zakir Naik ni dia nak tegaskan apa, dia nak sebut bahawa memang dia kata ada contohnya lah, teori-teori yang disebut oleh manusia itu ada sebahagiannya itu betul teorinya. Tapi dalam banyak-banyak teori yang manusia ni buat, mungkin hanya 10% yang betul. Yang 90 lagi itu meleset, tak betul. Tetapi beliau menyatakan berbanding dengan Al-Quran, semua fakta yang disebut oleh Al-Quran dalam apa bidang sekalipun, dalam apa perkara sekalipun, dia kata pada hari ini telah dibuktikan 100% betul. Kenapa fakta Al-Quran menjadi begitu 100% betul? Sebab ianya adalah datang daripada pencipta alam itu sendiri. Allah Ta'ala yang mencipta alam. Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui apa yang ada dalam alam ini tak? Di laut ke,
di udara, di langit, di angkasa lepas, asal kejadian langit dan bumi. Dulu orang sebut teori Big Bang tak? Big Bang ni maknanya macam mana langit dan bumi ni mula terjadi. Mereka buat kajian, mereka kata dulu kerana ada letupan, maka terpisahlah asalnya langit dan bumi ni duduk sekali, dia kata, kemudian bila meletup maka terciptalah bumi dan terciptalah langit, dia kata tak. Jadi Allah Ta'ala sebut lama dah dalam Quran, dah sebut dah. Maknanya teori mereka itu wallahu alam, adakah mereka pernah dengar Quran ataupun memang mereka buat kajian dan mereka mendapati itulah teori yang mereka rasa paling tepat berkaitan dengan asal kejadian langit dan bumi ini. Tapi kita kata Quran dah sebut 1400 tahun dulu. Teori itu mungkin hanya baru berumur 500 tahun. Tapi Quran dah sebut 1400 tahun dulu dah. Jadi nak cerita kenapa? Kerana Quran itu datang daripada pencipta alam ini sendiri. Allah lah yang paling mengetahui tak apa yang ada dalam alam ini. Baik, tapi itulah tak semua benda-benda perkara macam ni membuka hati manusia ni untuk beriman. Tapi ramai dah manusia bila kaji Quran, mereka dapati apa yang Quran sebut itu adalah fakta-fakta yang benar, yang tidak meleset, lalu membuka hati mereka untuk mengucap dua kalimah syahadah. Baik, jadi disebut tadi dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi, dan dia pula mencipta manusia dari air, daripada air mani tadi. Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan hubungan kekeluargaan, dan dialah Tuhanmu yang maha berkuasa. Di kita ni pun ada keturunan tak? Berkahwin, ada keturunan. Nah, ini adalah fitrah manusia pun. Allah Ta'ala buat ni, ada lelaki, ada perempuan. Fitrah manusia. Allah Ta'ala buat orang lelaki cenderung pada perempuan, orang perempuan pun cenderung pada lelaki. Lalu mereka ini mempunyai zuriat, keturunan, ada hubungan kekeluargaan. Jadi Allah lah yang maha berkuasa mencipta, mengadakan semua itu. Baik, ialah yang menjadikan kita ni pun ada nafsu syahwat, ada rasa kecenderungan kepada pasangan hidup kita, apa semua itu, ada kecenderungan untuk mempunyai zuriat dan seumpamanya. Jadi itu semua adalah benda yang ataupun ialah kita sesuatu yang juga Allah Ta'ala ciptakan ada dalam diri kita, wujud dalam diri kita. Macam mana kalau kita kata tadi dalam air mani lelaki ni ada disebut sebagai sperma, dah benih dia tu tak. Bila dia buat kajian, ada sperma kecil je tak. Dia bergerak pula, boleh bergerak. Untuk dia bergerak pula masuk ke dalam kita kata ke dalam sampai kepada untuk bertemu dengan telur ovum yang ada di dalam tubuh si isteri tadi tak. Masuk ke dalam rahim begitu, bersenyawa. Daripada disebut kalau air mani lelaki ni ada jutaan sperma tu, satu je yang berjaya untuk bersenyawa dengan ovum daripada si isteri. Masya Allah tak? Ya, itu semua maknanya menakjubkan. Dan ada dalam kitab-kitab tasawuf tu dia sebut tentang galakan untuk tafakkur, untuk bertafakkur. Maksudnya kita ni kena duduk berfikir, antaranya ada bertafakkur berkaitan dengan asal kejadian diri kita sendiri. Contohnya seperti yang ayat Allah Ta'ala sebut tadi dah tak? Kita bertafakkur, fikir, tengok balik, maka kita akan menyatakan subhanallah la haula wala quwwata illa billah. Semua itu adalah daripada Allah, semuanya itu adalah dengan kuasa Allah. Betapa hebat dan agungnya kita kata kekuasaan
kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat juga ulama sebut apa, dia kata daripada benih yang bercantum tadi, ya, lelaki dan perempuan tadi bercantum, wujud segumpal darah, segumpal daging, jadi tulang dibalut dengan daging. Kemudian dia kata daripada saripati, daripada asal air mani dan benih si isteri inilah Allah Ta'ala pisahkan pula daripada dah bercantum tu, dah jadi darah, daging apa semua tu, Allah Ta'ala pisahkan pula daripada yang dalam tu jadi mata, jadi telinga, jadi hidung, jadi tangan, jari. Itu hak luar-luar dah tak? Lepas tu jadi pula jantung, limpa, hati, buah pinggang, semua dah. Masya Allah dah. Maksudnya dipecahkan lagi. Ya. Kalau fikir logik tu tuan-tuan, macam mana tu tak boleh terbentuk hidung, telinga, apa tu? Ya. Ada alat ke boleh buat zaman sekarang? Ataupun boleh ambil benih lelaki perempuan, campur dua tu, senyawakan, buh dalam mana alat, dia boleh bertukar ni. Tak akan jadi. Dia tidak akan terbentuk. Kalau letak dalam apa-apa alat pun, dia tidak akan terbentuk. Kalau kita kata bayi tabung uji tu pun tuan-tuan, dia telah senyawakan, dia akan letak dalam rahim perempuan juga, dia akan tumpah dalam rahim perempuan juga. Sebab dianya kena itulah kita kata kejadian manusia itu hanya boleh terjadi di dalam rahim seorang perempuan, seorang ibu, begitu. Ibu tumpang ke apa ikut dia tak? Barulah dia akan contoh yang dia akan makan tu daripada placenta, daripada apa tu panggil? Apa bahasa kita ni? Uri tak? Uri tu. Uri yang melekat pada dinding rahim tu. Ada apa tu? Ada dia punya yang bersambung dengan pusat dia. Dia punya saluran dia ataupun wayar dia tu sambung dengan pusat baby tu tak? Itulah dia, baby ni makan melalui itu. Daripada placenta, daripada uri itu sendiri. Sebab tu orang kita kata uri ni kembar pada anak tu tak? Orang Jawa tuan-tuan kalau lahir saya tengok uri tu dia tanam dekat rumah, lepas tu dia letak lampu lagi kadang-kadang. Letak lampu. Tujuan apa wallahu alam. Baik. Masya-Allah, kalau kita tafakurkan itu semua, maka kita akan maknanya mengakui akan kebesaran, kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kuasa Allah untuk mengadakan, mencipta dan segala-galanya. Baik. Firman Allah Taala lagi dibawa lagi satu ayat, ya, ayat terakhir dalam sifat ni. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samai min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha' wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absari yuqallibu Allahu al-layla wan nahar inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Ujung sekali tu lah, kulli syai'in qadir, maha berkuasa tu. Surah An-Nur ayat 43 hingga 45. Maksudnya
Tidakkah kamu melihat bahawa Allah yang mengarakkan awan? Awan tu kita tengok macam tadilah bila nak hujan tadi tak? Ya, saya tadi keluar rumah pun tengok air nampak gelap dah. 6.30, 6.35 tu kata air ni gelap ni, kalau maghrib taklah gelap macam ni lagi, ni mesti nak hujan ni, katanya nak hujan ni, bawa baju hujan siap-siap dah. Allah lah yang menggerakkan awan tadi. Ya, menggerak tu dengan perintah Allah, dengan kuasa Allah. Kemudian mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya, kemudian menjadikan bertindih-tindih. Dia Allah Ta'ala kumpulkan awan-awan tu, kita tengok tak macam mana dia bergerak, kemudian dia berkumpul. Tiba-tiba awan tadi yang datang berarak tu jadi berkumpul, jadi hitam. Kita kata mesti lebat hujan ni kalau dah hitam ni tak. Tak nampak bergumpal macam tu. Ya, kita akan tengok. Maknanya Allah Ta'ala mengumpulkan dan kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butir-butirnya air beku dari langit, iaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Tengok tuan-tuan tak? Awan tu kita tengok bila dah dah berkumpul awan yang hitam pekat tu, dia macam bentuk macam gunung yang besar. Jadi turun air hujan. Macam tadilah kita tengok hujan turun lebat tak? Kadang-kadang Allah Ta'ala sebut diturunkan butir-butirnya air yang beku. Ada juga berlaku banyak tempat yang turun tu bukan air hujan, tapi hujan air batu. Seketul-seketul tuan-tuan, besar-besar tak? Besar-besar telur ayam pun ada, berdebuk-berdebuk turun. Ada yang sampai memecahkan cermin-cermin kereta kemek turun. Ya, saya ingat dulu saya masa duduk lah pergi tugas haji, banyak kali dah, ya, banyak tahun dah. Bila dia, Masya Allah tuan-tuan, dia kalau di Mekah sehari, 2 hari atau 2-3 hari lah sebelum wukuf di Arafah, biasanya akan berlaku hujan. Seolah-olah Allah Ta'ala turunkan hujan tu untuk membersihkan bumi Arafah, Mina, apa semua Mekah, dan supaya macam tanah-tanah di situ tu dah jadi padat, cantik, elok, kurang berdebu, sebagai persiapan untuk orang datang lah berwukuf di Arafah apa semua. Jadi turun hujan ni tuan-tuan, bukan tu hujan sebarangan. Air hujan lah juga. Tu air batu, berdebu. Kita pergi tengok. Memang ada air batu tuan-tuan. Besar-besar, mana hujung-hujung jari lah. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang sempat ambil pun. Sempat ambil, tengok, Masya Allah, turun air hujan batu. Bukan batu, kalau batu kerikil tu mati tak? Kalau batu kerikil tu mati tuan-tuan. Batu buat jalan, kalau turun batu buat jalan, mati. Baik. Dan kita pun tengok banyak dalam rakaman-rakaman video tu, hujan yang turun lagi besar kadang-kadang tak, lebu-lebu tu. Ya, kalau kena orang memang pengsan tuan-tuan. Baik. Dan ditimpakannya butir-butirnya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari sesiapa yang dikehendakinya. Air hujan tadi, butiran-butiran air hujan ni, Masya Allah, kadang-kadang kita tengok gelap atas kepala kita tak, tapi tak hujan tempat kita tuan-tuan. Datang angin, bawa tempat lain. Tadi saya datang tadi, nampak bawa motor tu, nampak, depan dah hujan, nampak. Berhenti pakai baju hujan. Sempat maknanya tempat tak kena lah, sebab depan tu dah nampak dah, seperti ada gap dah, sini belum hujan, sana dah hujan dah. Kita memangnya Allah Ta'ala dah tentukan. Bahkan kata ulama, kalau kita buka tentang tugas-tugas malaikat, antaranya menurunkan hujan apa semua ni,
Jadi ada hadis menceritakan bahawa berapa banyak titisan hujan itu menimpa suatu tempat, itu pun telah ditentukan jumlahnya oleh Allah. Berapa banyak? Bumi mana kena, yang tak kena, kena orang ni, tak kena orang ni, semua telah ditentukan. Ditentukan. Itu semua adalah dengan kehendak Allah. Sesiapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Ya. Begitu juga kilat yang memancar tu tak? Bunyi petir, keluar kilat tutung. Ya. Kalau kilat tu tuan-tuan, kalau kuat betul, dia akan menyebabkan kita tak nampak benda depan dah. Sebab nampaknya nampak kilat petir tu je tak? Tak nampak dah benda lain. Dia menyilaukan pandangan. Kalau ikut kajian yang saya baca tu, kilat ni dia antara puncanya yang keluar guruh, kemudian keluar kilat ni bila awan dengan awan ni bila dia bertembung ataupun dia bergesel, maka itulah puncanya mengeluarkan bunyi guruh yang kuat, kemudian memancarkan kilat. Tapi kilat ni kalau Allah Ta'ala sebut dalam ayat, antaranya fungsi kilat ini adalah untuk memanah syaitan. Panahan syaitan juga adalah daripada kilat dan juga daripada tahi bintang tu tak, yang disebut begitu ya. Allah mempergantikan malam dan siang, berganti siang dan malam, Masya Allah, juga adalah dengan kuasa Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Jadi bagi orang yang merenung, melihat, memerhati, dia akan maknanya menyedari ataupun dia akan menginsafi hakikat tersebut. Dan Allah telah mencipta semua jenis haiwan dari air. Begitu juga macam manusia daripada air, juga air mani daripada sumber air dan tanah tadi. Maka sebahagian dari haiwan itu ada yang berjalan di atas perutnya seperti ular nak bergerak atas perut, dan sebahagiannya berjalan dengan 2 kaki, sedang sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah mencipta apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha berkuasa. Jadi kesimpulannya, ayat-ayat tadi kata pengarang dan ayat-ayat yang lain juga ada, dia menjadi dalil qudratullah, yakni sifat qudrah, maha berkuasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha agung itu. Jadi qudrah ni artinya artinya berkuasa. Jadi mustahil Allah Taala itu lemah. Ya. Allah Ta'ala mustahil bersifat dengan sifat lemah, ajzun. Kalau Allah Ta'ala lemah, tentu makhluk-makhluk ni tidak terjadi, dan sifat lemah itu adalah sifat yang mustahil ada pada Allah. Baik. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi itulah kita lihat apa yang disebut oleh pengarang, ayat-ayat yang menunjukkan kepada sifat qudrah. Baik. Jadi insya-Allah nanti dia akan membawa pula kumpulan-kumpulan ayat yang lain yang akan menunjukkan pula kepada sifat iradah, iaitu sifat Allah itu berkehendak. Sebenarnya qudrah dan iradah ni dua sifat yang dia tidak akan terpisah sebenarnya lah. Kalau kata Allah Ta'ala berkuasa mengadakan, dan Allah Ta'ala ikut kehendak Allah lah nak mengadakan atau nak mentiadakan. Macam kita ni dulu tak, kita ni asal tiada. Allah Ta'ala nak menghendaki kita ni ada, maka Allah Ta'ala menciptakan kita, mengadakan kita. Qudrah dan iradah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung di dalam perbincangan yang akan datang.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين والمظلومين في كل مكان، خاصة بغزة بفلسطين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائهم وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-'asri insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.